Kehidupan hari ini adalah bermula dari semalam. Dan kalau kita saksikan di Malaysia, hutan meliputi kira-kira 77% termasuk di Sabah dan juga di Sarawak. Dan kalau di Terengganu, kita saksikan 37% hutannya meliputi 7 daerah di negeri ini. Dan pastinya, dalam 7 daerah di Terengganu, lebih 50 kampung berisiko dengan banjir. Antaranya, di Hulu Terengganu dan yang terbaru, di Kemaman, mencatatkan jumlah mangsa banjir yang tinggi. Namun begitu, terdapat pelbagai pandangan yang menyatakan penebangan hutan jadikan sebagai punca kepada banjir yang berlaku. Namun bagi Menteri Besar Kelantan, banjir besar bukan sebab pembalakan telah pun dijadikan tajuk utama. Dan dalam akhbar utusan Malaysia pula hari ini, insya-Allah akan saya kongsikan nanti, membawa tajuk penerokan hutan sebagai punca banjir pada hari ini. Bagi Menteri Besar Terengganu, malah untuk Kerajaan Negeri Terengganu, berdasarkan kejadian banjir yang berlaku di negeri itu, meminta Jabatan Pengaliran dan Saliran, JPS, supaya mengkaji secara holistik mengenai punca banjir di negeri tersebut. Dan menurut Menteri Besarnya, Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman, laporan penuh mengenai sistem perparetan dan saliran punca banjir perlu dibentangkan sama ada pada Januari atau Februari tahun ini. Jadi, malam ini kita bawakan seperti yang kita janjikan semalam. Ya. Suami kita meneruskan lagi agenda perbincangan lanskap khas banjir ini, dan hari ini kami bawakan dua pimpinan dari lapangan yang mereka baru saja sampai. Boleh menceritakan apa yang berlaku dan memahami konteks bahana banjir yang dihadapi. Bersama di studio pada waktu ini yang amat berhormat Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman, Menteri Besar Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Khabar Datuk? Baru saja sampai ya? Baru saja sampai. Jadi apa yang akan diberikan gambaran ini masih hangat di pasaran, masih lagi fresh from the oven. Yang berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi Datuk Dusuki juga bersama waktu ini. Sebelum ini suami kita menemubual melalui telefon, dan hari ini lebih banyak lagi ekspresi yang boleh diberikan untuk memberikan gambaran di lapangan. Rumah Datuk tenggelam juga? Tenggelam juga. Nak kata tenggelam sampai atap tidaklah, sampai paras perut je lah. Ya. Dan pada waktu yang sama masih lagi sempat untuk turun membantu masyarakat. Kita mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua pemimpin hadir bersama pada malam ini. Saya mulakan dengan Datuk terlebih dahulu. Melihat realiti di Terengganu, bermula hari ini sudah ditutup semua pusat pemindahan sementara. Ya, sudah. Jadi alhamdulillah lah. Jadi pagi tadi secara rasminya keseluruhan pusat perpindahan di Negeri Terengganu kita telah selesai, dan semuanya yang terakhir tadi di Durian Mentanga, di daerah Dungun. Ini memanglah selalunya di kawasan ini, memang dia mengambil masa yang lama sedikit. Sebab dia di hujung sekali. Memang di kawasan Ulu. Jadi Ulu Dungun ini, jadi alhamdulillah semua dah selesai. Dan sekarang ini adalah dalam proses pasca banjir yang kita sekarang ini menggunakan seluruh logistik dan juga tenaga kita lah untuk memastikan bahawa tempat-tempat yang ditimpa banjir sebelum ini dan juga tempat perpindahan ini kita dapat membersih dan juga kita dapat selesaikan, terutama sekali untuk membantu masa-masa banjir kita ini. Tadi suami memetik kenyataan yang Datuk keluarkan berkait dengan Datuk inginkan laporan lengkap dari JPS. Pada peringkat ini mungkin apa telahan yang dapat Datuk berikan melihat kepada realiti fenomena banjir pada pusingan ini? Ya, jadi sebenarnya kalau mengikut kepada apa yang berlaku dalam gelombang yang pertama, kerana gelombang yang pertama ini berlaku pada 18 hingga 22 hari bulan 11 yang lalu. Jadi kawasan yang terkena ataupun kawasan yang paling ramai mangsa banjirnya adalah kawasan Kuala Terengganu, iaitu terutama sekali kawasan Kuala Nerus dan juga Marang, dan sedikit kawasan Setiu dan juga Hulu Terengganu. Dan peringkat yang pertama itu berasas kepada kerana laporan yang saya terima daripada
bahagian teknikal menyatakan bahawa punca utamanya adalah kerana kuantiti air hujan yang turun agak tinggi sehingga mencapai kepada 265 mm dalam masa tak sampai 10 jam. Dan dalam masa yang sama juga adalah masalah dari segi saliran dan juga perparitan, sistem perparitan yang mengakibatkan melibatkan air ini melempah ataupun overflow yang menyebabkan banyak kawasan-kawasan yang kita tak jangka jadi banjir. Jadi atas alasan inilah maka saya telah meminta supaya jabatan kuasa teknikal terutama macam Jabatan Parit dan Salia Air untuk mengenal pasti apakah sebenarnya permasalahan dari segi perparitan, sistem perparitan yang berlaku di kawasan-kawasan banjir ini dapat dikenal pasti untuk dibentang kepada kerajaan negeri untuk kita mengambil tindakan segera. Dan saya minta supaya laporan ini diberi kepada pihak kerajaan negeri dalam bulan 1 dan selalunya pada bulan 2. Dan kita jangka dalam bulan 3, 4 atau 5 maka tindakan segera akan diambil. Ada usikan kata banjir ini mengikut menteri besarnya. Dia mula di mana mengikut menteri besarnya. Ialah semacam tahun lepas berlaku di Kemaman. Jadi dikatakan dan sebelum itu yang besarnya ialah di kawasan Jertih Yusof semasa Datuk Seri Haji Idris Yusof. Jadi selepas itu Datuk Seri Haji Ahmad Said dan kebetulan pada tahun ini kawasan saya yang kena mula yang bermulanya berlaku banjir. Jadi kerana itu dikatakan bahawa banjir ini mengikut menteri besar. Tapi kalau melihat daripada senario sekarang ni dia tak kira kawasan menteri besar dah. Semua kawasan Negeri Tengah kena banjir. Datuk baru pulang dari sana. Ya, petang tadi. Dan banyak komunikasi kita sebelum ini melalui telefon memberikan gambaran. Apa yang tidak dapat digambarkan melalui verbal expression? Saya rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syed, saya selalu sebutkan ini beyond comprehension lah. Kita tak pernah menggambarkan bahawa akan berlaku semacam mini tsunami lah. Saya ke Kuala Kerai, ke hampir semua jajahan. Semalam di Kuala Kerai dapat lihat pasca banjir ni memang amat menyedihkan. Kita tengok ialah berat mata memandang, tapi berat lagi bahu yang memikul. Rumah-rumah yang hanya tinggal tapak cukup banyak. Sebab itulah total loss saja setakat ini yang dimaklumkan kepada MKN dan Bilik Urustia Jawatan Kuasa Banjir Peringkat Negeri Kelantan 1774 buah rumah yang memang itu kategorinya apa? Itu kategori musnah langsung 1774. Itu pun belum dapat yang angka yang rasmi lagi lah. Itu angka yang kita perolehi daripada pejabat daerah yang dikumpulkan melalui pejabat DUN dan sebagainya. Saya rasa memang kalau kita lihat seperti dengan keadaan yang amat menyedihkan, ada yang terpaksa membina bangsa-bangsa. Sebab itu kalau kita lihat pusat-pusat pemindahan di Kuala Kerai banyak yang masih tidak tutup lagi. Cuma sekarang ini ialah fokus kepada bagaimana nak memastikan akan ada pusat transit untuk mereka supaya sekolah dapat berjalan seperti biasa pada 11 bulan nanti. Itu 1,700 lebih tu Suhaimi ya. Itu rumah yang musnah sepenuhnya. Musnah sepenuhnya. Tapi ada kategori sekarang ni memang dibuat beberapa kategori. Kategori rumah yang musnah sepenuhnya, rumah yang rosak teruk yang tidak boleh didiami, dan juga rumah yang rosak yang perlukan perbaikan. Ini penting supaya kita dapat mengenal pasti berapa jumlah sebenarnya keluarga dan juga mangsa yang perlu mendiami pusat-pusat transit ataupun pemindahan sementara sebelum nantinya kita wujudkan satu kawasan yang bersifat permanen kepada mereka lah. Jadi saya juga sempat sebenarnya melihat Facebook milik Datuk Dr. Ashraf ni ya. Yang antara lain juga menegur baik orang persorangan, NGO supaya sebenarnya lebih baik menerima wang ringgit dari pakaian-pakaian terpakai kerana itu dikongsikan ya dalam Facebook Dr. Ashraf Wajid Yasuki ini kerana ia kini menjadi masalah lain pula, longgokkan sampah. Ya. Datuk. Sebenarnya ini dalam masa selepas banjir besar yang 26 hari bulan ni, kita berhadapan dengan satu lagi masalah, lambakan bekalan-bekalan makanan terutamanya kerana masih banyak lagi maklumat-maklumat yang berlegar dalam WhatsApp, dalam media maya dan media sosial yang menggambarkan kawasan-kawasan tertentu masih belum mendapat bekalan. Yang hakikatnya bukan tak dapat bekalan. Masalahnya ialah
Bekalannya yang diperlukan tu spesifik. Yang bersifat lebih spesifik. Itu satu. Yang keduanya ialah setiap isi rumah yang mangsa ni mengharapkan bekalan itu sampai secara complete set. Ada beras ke rumah masing-masing sekarang ni. Sebab pusat-pusat pemindahan kebanyakan dah ditutup. Dan ada yang tak terima bekalan. Saya contohnya semalam bila saya terima 2-3 WhatsApp yang sampai ke bilik gerakan yang mengatakan Kuala Lumpur umpamanya di di Kuala Kerai masih belum mendapat bekalan. Benda yang sama juga sehari sebelum tu saya mendapat maklumat di beberapa pulau, ada 8 pulau di sekitar Tumpat, Pulau Teluk Lorong Juna, Pantai Suri dan sebagainya, tak mendapat bekalan. Bila kita dengar pulau ni semua gelisahlah. Tentera pun bertanya beberapa kali kena hantar sampai ke dengan helikopter pun mereka sanggup. Jadi saya kata tak apa sebab kita dah komunikasi sekarang ni dah boleh pulih seperti biasa. Kita boleh berhubung dengan pejabat-pejabat daerah, kita boleh berhubung dengan pegawai-pegawai JKM, kita boleh berhubung dengan pemimpin-pemimpin tempatan yang mereka memberikan gambaran tidak seperti yang didakwa. Jadi saya mengambil keputusan, saya pergi sendiri ke tempat yang menerima paling banyak ni. Yang dikatakan. Bila saya pergi ke pulau 2 hari lepas, lambakan makanan itu luar biasa banyaknya. Berasnya, sardinnya, biskut, Maggi dan sebagainya. Hari ini kata 10,000 botol budu. Itu lain. Sebab itu bila saya bertanya dengan pemimpin tempatan, saya kata saya nak pergi ke Kuala Kerai semalam di Kuala Lumpur. Saya telefon Datuk Ramzi, cakap dengan dia sebagai adun di Kuala Kerai itu. Dabung, saya tanya dia, saya nak pergi sebab banyak aduan dan keluhan mengatakan tak sampai makanan. Dia dah sebutkan kat saya, mana mungkin tak sampai kerana Kuala Kerai sudah menjadi anak angkat ATM, Angkatan Tentera Malaysia, dan dia sendiri sebagai orang yang menguruskan segala-galanya. Saya kata tak apalah, kebetulan saya nak pergi ni, apa yang dia perlukan. Dia kata orang Kuala Kerai sekarang ni, orang nak di luar bandar, bagi dia Maggi ni dah tak boleh dah. Dia cakap bahasa Kelantan, sekop perut dah. Makan Maggi tak boleh. Dia kata kalau dapat budu lagi bagus. So saya terus sebab kampung saya dekat dengan kilang budu Cap Teren ni. Cap yang antara yang tersohor di Kelantan lah. Ini bukan iklan. Bukan itu juga sebenarnya. Nanti dia kena memberikan royalty kepada saya lah. Kerana itu juga Datuk memuat naik juga gambar-gambar katanya di sini, budu dan rakyat Kelantan berpisah tiada. Jadi kalau nak saksikan kita paparkan juga saya. Teruskan. Saya memang betul pun. Itu realiti je. Kalau dulu orang Kelantan dikata dia makan nasi dengan garam pun tak apa. Maksud garam tu sebenarnya ialah budu. Dan budu ni cukup lengkap dah, protein, omega 3 dan sebagainya. Jadi bagi mereka dengan budu pun lebih baik daripada makan Maggi. Sebab itu bila saya hantar 5,000 semalam ke Kuala Lumpur yang katakan sama juga. Saya pergi ke sekolah Kuala Lumpur yang memang keadaannya memang terlalu teruk sangatlah. Memang perlukan proses pembersihan, masuk tu dengan keadaan yang baunya, hancingnya, najis dan sebagainya. Tetapi di situlah tempat longgokkan segala barang keperluan untuk diedar-edarkan. Tapi di situ sendiri pun dah banyak dah bekalan. Sebab itu dia kata barang makanan cukuplah. Tapi sepanjang-panjang jalan daripada Kota Baru ke Kuala Kerai, saya dapat lihat tepi-tepi jalan terlalu banyak longgokkan pakaian-pakaian yang didermakan. Bahkan di UDM Subang kita dapat maklumat mereka nak hantar lagi dengan Charlie dan juga dengan penerbangan khas untuk membawa kotak-kotak yang banyak ni. Sampaikan di Kelantan kita ada 2 pusat sebenarnya untuk pusat-pusat bekalan. Pertama di 21 Melayu Pengkalan Cepa, iaitu Regimen Askar 21 Melayu, dan satu lagi di Kemumin, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi di 21 Melayu, laporan yang saya terima hari ini, di store-nya dah beratus-ratus kotak pakaian. Dan saya rasa inilah yang menyebabkan bila dihantar menjadi satu fenomena sampah pula, seperti mana yang boleh nampak dalam tertera dalam Facebook saya itulah. Sebab itu saya rasa pentingnya ada sedikit sebanyak penyelarasan NGO, individu yang nak datang. Penyelarasan yang saya maksudkan bukan bermakna harus dihantar ke pusat dan pusat menghantar, tidak. Mereka boleh mengagihkan, tapi sekurang-kurangnya mereka bertanya kepada kami. Maklumat harus tahu. Dan saya sebutkan kontak dengan pemimpin tempatan, pegawai daerah tempatan, tok pengawal, tok pengulu yang dah ada dah struktur tu dalam masyarakat. Mereka lebih mengetahui di manakah tempat-tempat yang perlu untuk
mereka salurkan barangan ini dengan lebih baik. Ya, Suhaimi. Ya, rakan-rakan Facebook mula aktif pada suku yang pertama ini, Syed. Dan saya terus juga kaitkan dengan apa yang terkandung dalam Facebook Lanskap daripada Johar Osman yang mengaitkan projek hidroelektrik. Ini antara yang viral ya, dengan isu bencana banjir di Kelantan, Terengganu, Pahang. Malah Muhammad Sawardin Mahak ini katanya macam mana dengan kes empangan Kenyir 2 pecah. Jadi penjelasan pada malam ini amat diperlukan. Datuk. Baik, jadi memang kita dapati bahawa banyak sangat isu yang ditimbulkan lah tentang apa yang fenomena yang berlaku di negeri Terengganu dan juga Kelantan. Malah bukan hanya Kelantan saja, Terengganu juga mengalami. Disebabkan katanya ada dalam media-media disebut bahawa empangan Kenyir akan pecah yang menimbulkan kebimbangan kepada orang Terengganu. Tapi lihatlah apa yang berlaku sekarang, tak ada masalah sebenarnya. Malah di Hulu Terengganu yang sepatutnya mengalami masalah yang pertama kalau berlaku sesuatu kepada Kenyir, kita tak dapat apa-apa pun, cuma banjirnya tidak berkait sangat dengan apa yang berlaku di empangan Kenyir. Jadi yang sebenarnya tentang isu yang disebut, ada 4 perkara lah yang telah disentuh dalam soal menyoalkan tentang kaitan empangan Kenyir dengan banjir di Kelantan. Tapi alhamdulillah hari ini ada dalam surat khabar Mingguan Malaysia dan akhbar-akhbar hari ini dah ada satu jawapan yang telah diberi oleh wakil daripada TNB yang menyatakan dengan jelas hari ini bahawa empangan Kenyir tidak ada kaitan langsung dengan fenomena yang berlaku di Kelantan, dan tambahan pula dengan statement yang dibuat oleh Profesor Datuk Dr. Ibrahim Komo, pakar geologi ini yang sekarang ni sebagai Vice Chancellor di UMT sendiri, jelas menafikan tentang apa yang disebut oleh setengah-setengah pihak, menyatakan kaitan di antara empangan Kenyir dengan Kelantan. Kalau melihat sebenarnya hari ini ialah memang kita ada daripada empangan Kenyir itu ada tambahan lagi, ada 2 lagi empangan baru yang sedang dalam pembinaan, dan salah satunya ialah empangan Puah dan juga satu empangan Tembak. Jadi empangan Puah ni akan yang telah yang telah menampung air baru-baru ini yang telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Sains Teknologi Tenaga dan Air Datuk Seri Mahathir Khalid pada 1 bulan 10 baru-baru ini. Jadi kalau melihat daripada apa jawapan yang diberi oleh pihak TNB, jelas menyatakan bahawa air di kawasan di empangan Puah itu sendiri tidak penuh, dia hanya ada suku saja. Hanya 1/4 saja. Jadi tak melempah. Dan kalau melempah pun dia akan pergi kepada empangan Kenyir. Langsung tidak akan melakaui banjaran Titiwangsa. Dan kedudukan empangan Puah dan juga empangan Tembak ini adalah lebih rendah daripada banjaran Titiwangsa yang memisahkan di antara Kenyir dan juga Kelantan. Jadi persoalannya, adakah munasabah bahawa air di tempat rendah akan dapat melempah ke tempat yang tinggi? Ini jelas kita dapat menafikanlah tomahan yang menyatakan bahawa kesan daripada empangan Kenyir itu ada kaitan dengan banjir di Kelantan. Dan salah satu lagi, kalau kita tengok dengan jelas hari ini bahawa air yang ataupun banjir yang berlaku di Kelantan ini adalah air yang berkelodak, air lumpur. Jadi kalau daripada Kenyir ini, daripada sungai, dia takkan ada lumpur. Dan lumpur ini sudah pasti adalah kesan daripada kesan daripada pembalakan, kesan daripada perhutanan yang diceroboh dan sebagainya. Dan kalau pasti hari ini empangan Kenyir yang menjadi kesan dan akibat kepada banjir, sudah pasti kawasan Kenyir itu sendiri akan dilempahi dan akan mengalami banjir yang utama. Termasuk Hulu Terengganu. Di negeri Terengganu saya rasa dia akan jadi padang jarak, padang terkukur. Belum sampai di Kelantan, Terengganu sendiri akan mengalami lebih teruk daripada Kelantan kalau isu empangan Kenyir dikaitkan dengan kesan banjir di Kelantan tadi. Bagaimana kita memahami geruhnya keadaan di Kuala Krai itu? Tapi kalau kita lihat, memang luar biasa. Air banjir kali ini memang gelodak kuningnya. Sebab itu kalau kita tengok pasca banjir ni, di mana-mana saja. Lumpur sampai ke peringkat buku lali. Bahkan ada sampai ke peringkat betis pun. Gelodak yang datang tu. Ini bukannya air biasa, ini bukan air Kenyir. Bahkan saya sebenarnya masa yang peak 26-27 ni saya banyak membantu, sebab saya dalam task force untuk memastikan kalau ada saja laporan yang mengatakan kawasan tak terima bekalan, saya antara yang terlibat untuk pergi dengan, termasuk dengan helikopter. Saya pernah pergi dengan helikopter ke Hau
di Gua Musang untuk menyampaikan bantuan kepada 200 penduduk orang asli di sana yang terkepung dan tak boleh buat apa-apa dah kerana faktor banjir. Di sepanjang-panjang perjalanan, saya masukkan dalam muat dalam Facebook yang hampir 400,000 orang dah menonton dan benda tu dah jadi viral. Saya tunjukkan gambar bagaimana daripada lodging-lodging ini, air yang kuning itu meledak turun sebab Sungai Lebir, Sungai Dabung dan sebagainya sampai ke Kuala Kerai. Ini semua adalah hasil daripada penggondolan bukit-bukit Gunung Ganang yang luar biasa. Kalau kita tengok daripada udara ni memang betul lah apa yang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 30. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat min aydikum. Tidaklah musibah ini berlaku melainkan kerana tangan-tangan kamu. Jadi apa yang berlaku hari ini sebenarnya kita harus menilai secara objektif. Ini bukan soal politik ini. Ini soal kita harus melihat apakah masa depan kita. Kalau kita tidak menghentikan pembalakan secara besar-besaran ini hanya kerana nak menagih keuntungan jangka pendek dan kita meletakkan nyawa manusia dalam keadaan yang begitu genting, saya rasa ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Apa yang berlaku kepada Kuala Kerai disebab apa juga yang dilakukan oleh kita sebelum ini tidak mustahil akan berulang. Bererti redevelopment pemikiran kita untuk melihat semula Kuala Kerai seperti seadanya. Mungkin kita memerlukan satu pemikiran baru. Benar. Bahkan kami, ialah jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Datuk Seri Mustafa Muhammad yang diberikan mandat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Menteri Besar sendiri. Ini adalah jawatankuasa yang buat pertama kalinya untuk pengetahuan penonton. Kelantan kita menyelaraskan antara agensi-agensi persekutuan dan negeri. Dan dalam satu sesi taklimat yang dibuat oleh tentera sendiri, dia melihat air yang masuk deras yang mengalir daripada 3 sungai utama sampai ke Kuala Kerai dalam tempoh 5 hingga 13 jam ini sebenarnya akan boleh berlaku juga akan datang. Sebab itulah air boleh meningkat dengan jangka masa yang amat pantas sekali. Sebab itu di Kuala Kerai itu yang kita dengar orang pergi ke bukit dan sebagainya. Sebab apa? Sebab orang Kelantan ni dah diberi amaran di Kuala Kerai untuk berpindah, tetapi sebab pengalaman yang lepas air tak sampai ke tanah, air tak sampai ke lantai rumah. Jadi selagi mana tak sampai ke lantai rumah, dia tak nak okey. Tapi tempoh masa bila sampai ke lantai rumah dan tenggelam ke bumbung dalam lingkungan 2-3 jam saja. Sebab itulah mereka tak sempat nak selamatkan apa-apa. Mereka terpaksa lari menyelamatkan diri, keluarga ke kawasan-kawasan tanah tinggi dan ke bangunan-bangunan yang tinggi. Itu pun yang mana ada 2 rumah, akhir 2 tingkat. Terpaksa peringkat awal 5 jam pertama, tingkat pertama dah tenggelam. Peringkat kedua terpaksa lari ke bukit juga. Sebab itulah ini masalah utama peringkat awal apabila pasukan penyelamat nak evacuate, nak memindahkan mereka kerana aset tak mencukupi dalam masa yang begitu pendek untuk pergi kepada semua tempat. Betul. Macam bot nak sampai ke Kuala Nal tu Manik Urai mengambil masa 8 jam untuk sampai peringkat awal sebab faktor tadilah sebab kita hampir kali ini mangsa banjir kali ini adalah yang teramai. Lebih daripada 200,000 orang mangsa. Jadi ini saat-saat yang saya kira luar biasa lah yang perlu ditangani secara luar biasa. Dan harus difahami juga Datuk, mereka yang berada di pusat pemindahan ni ada yang pergi balik ke pusat pemindahan, pulang ke rumah. Dan itu semua melibatkan penggunaan aset dan juga tenaga sukarelawan pasukan keselamatan. Sudah pastilah sebab di Negeri Terengganu di kawasan Kemaman terutamanya iaitu di Padang Kubu saya dipahamkan 9 kali berlaku perpindahan. Maknanya dia pagi dia balik, malam kena pindah balik. Jadi 9 kali. 9 kali. Jadi berturut-turut berlaku ni dengan gelombang yang telah menimpa kawasan Kemaman baru-baru ini. Jadi sudah pasti dengan keadaan yang sebegini akan mengakibatkan terutama dari segi jentera sendirilah. Ini menyebabkan jentera akan merasa cepat letih. Jentera dah macam tak larat dah. Dan juga banyak perkara termasuk juga masa-masa banjir ini. Tetapi alhamdulillah kerana kita di Negeri Terengganu kita dah buat persediaan awal. Dan kita dengan pengalaman 2013 yang lalu yang berlaku di Kemaman banyak sebenarnya membantu dan mengajar kita untuk supaya kita lebih berhati-hati dan membuat persediaan-persediaan awal. Jadi kan itu Negeri Terengganu memang kita pada tahun 2014 baru-baru ini
Jadi kita memang daripada bulan April lagi, kita dah buat persediaan. Jadi kerana itulah sewaktu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkunjung ke Terengganu, maka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selesai kita memberi taklimat, maka di-awardkan Negeri Terengganu sebagai satu sistem yang terbaik lah, sebagai gold standard. Jadi sebenarnya pengalaman-pengalaman yang berlaku ini kadang-kadang ada juga bagusnya. Dengan tidak cara langsung bahawa kita dapat membuat persediaan. Datuk, mengapa itu hanya berlaku di Kemaman? Jadi sebenarnya di Kemaman ni bukan hanya 2013 saja. Dia dah bermula 2012. Kerana yang pertama sekali kita sedia maklumlah kawasan Kemaman ini pembangunannya begitu cepat sekali lah, dengan industri yang berlaku di Kemaman dan dengan berhampiran pula dengan di Kuantan, Gambang dan sebagainya, dengan sebagai tempat-tempat yang dikatakan sebagai lingkaran industri untuk Pantai Timur, maka pembangunan di Kemaman sangat cepat. Jadi dengan berlakunya perkembangan pembangunan ini dengan tidak cara langsung, apabila kita membuat persiapan dari segi peparitan, sistem-sistem flood mitigation dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini yang sebenarnya menyebabkan daerah Kemaman kita sentiasa banjir. Dan dengan yang berlaku pada tahun 2013, sebenarnya kita telah memohon kepada Kerajaan Pusat untuk meluluskan peruntukan lebih kurang RM400 juta untuk buat tambatan banjir di Kemaman. Kerana melihat daripada peningkatan yang semakin mendadak sekarang, kalau sebelum ini 2012 lebih kurang dalam 7,000 lebih saja mangsa, kemudian meningkat kepada 2013 dalam 22,000 dan sampai kepada 2013 baru-baru ini sampai meningkat sampai ke 36,000. Jadi peningkatan ini akan terus berlaku. Sekiranya tindakan segera kita tidak ambil untuk mengambil tindakan untuk melaksanakan tambatan banjir atau membuat dam baru di kawasan Kemaman. Jadi di atas apa yang berlaku ini kita pihak kerajaan negeri memang kita merasakan bahawa perkara ini akan berlaku setiap tahun. Maka kerana itulah kita buat persediaan dan kita ada SOP untuk kita melaksanakan tindakan-tindakan apabila berlakunya banjir. Datuk berdua kerana saban malam kita bercakap soal ini suami kan. Dan kita mengenal pasti bahawa fenomena banjir ini perkara yang berulang dan ia sudah boleh dijangkakan patternnya, polanya. Justru sepatutnya SOP itu sudah boleh kita gigit dengan kemas. Saya sebutkan beberapa episod yang lalu, saya mengatakan bahawa Kemaman itu misalnya dianggap sebagai SOP yang terbaik kerana SOP-nya diikuti. Itu berkait dengan kepimpinan lokal. Mereka yang berada di lapangan itu, dan itu mungkin kita akan angkat semula seketika nanti. Suami akan menangani panggilan telefon. Kita juga membuat panggilan keluar untuk melihat keadaan semasa di negeri Sabah. Kalau kita ikutkan menerusi portal bencana.mkn.gov.my ini, hanya satu daerah saja di Sabah yang aktif pusat pemindahannya, iaitu di pusat pemindahan Kitas yang melibatkan 105 orang mangsa dengan melibatkan 22 orang keluarga. Jadi di talian pada ketika ini Saudara Jamawi Jaafar. Hello, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Jadi berada di Kota Belud sekarang ni, saya difahamkan? Ya, di Kota Belud. Okey, jadi bagaimana setakat hari ini dikabarkan hanya di daerah Pitas sahaja yang melibatkan mangsa pemindahan? Ya, saya bersama dengan rombongan pemuda UMNO Sabah tadi berkesempatan ke pusat pemindahan banjir di Kota Belud. Ada satu pusat pemindahan yang masih dibuka pada sebelah tengah hari tadi. Yang ini SMK Taun Gusi. Di mana ada 5 buah keluarga dan juga seramai 22 mangsa telah ditempatkan di situ. Dan dipahamkan pada petang tadi telah dihantar baliklah selepas air surut. Manakala di Pitas saya dipahamkan masih juga ada mangsa-mangsa yang dipindahkan. Untuk makluman tuan-tuan, di Sabah ini ada 4 daerah sebenarnya yang terlibat banjir pada kali ini. Ya, ini Kota Belud, lingkungan 785 mangsa, di Kota Merudu 245 dan di Kudat saya dipahamkan 985 mangsa. Manakala di Sepitang ada 245. Tapi sebahagian besarnya telah kembali ke rumah masing-masing. Okey. Dan dari segi kebajikan, mereka yang masih berada di pusat pemindahan?
Saya melihat contohnya di Kota Belud tadi, wakil-wakil rakyat kita telah bekerja dengan begitu baik sekali sejak daripada awal pemindahan dilaksanakan dan kebajikan dan juga semua keperluan-keperluan telah dapat dipenuhi lah. Dan kami tadi sempat juga untuk mengagihkan bantuan daripada pihak Kemas diarahkan oleh Menteri Kemajuan Luaran dan Wilayah untuk membantu masa-masa banjir di Kota Belud seramai 270 keluarga. Dan saya dipahamkan di Kota Belud juga mereka mempunyai SOP mengalihkan ataupun memindahkan mangsa-mangsa ini dengan cara yang baik sekali. 3 buah pusat pemindahan telah dibuka, yakni di Dewan Tun Said, kemudian di SM Chung Hua dan juga di Sekolah Menengah Tuan Kusi. Dan saya rasa wakil-wakil rakyat kita, pemimpin-pemimpin kita di peringkat bahagian, di peringkat kepimpinan di pejabat daerah juga telah melaksanakan amanah dan juga membantu semua mangsa-mangsa ini dengan cukup baik sekali. Okey, baik. Jadi itu saja Cik Jamawi Jaafar. Ya, Terima kasih banyak. Ya. Okey, sama. itu dia sepintas lalu mengenai banjir di Sabah. Alhamdulillah setakat ini hanya satu saja pusat pemindahan yang aktif melibatkan 105 mangsa. Jadi talian kami buka 0322829062 dan anda boleh menghubungi kami selepas ini. Kembali dalam lanskap khas banjir untuk malam ke-11 kita bersiaran saya. Jadi pada malam ini kita akan terus bicarakan tentang pasca banjir. Itu Syed. Ya, bersama dua tetamu yang kami bawakan, pastinya pimpinan dari lapangan untuk memahami realiti dan apa yang boleh kita lakukan kini pasca banjir. Yang amat berhormat Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman, Menteri Besar Terengganu, dan yang berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajidi Datuk Dusuki. Talian mula dibuka 0322829062 selain daripada lanskap Facebook dan Twitternya. Suhaimi akan mengendalikan pasca banjir ini. Ramai yang menganggap bahawa lega, alhamdulillah semua sudah pulang ke rumah. Tapi Datuk dan Datuk Doktor sebenarnya masih jauh. Kalau gambarannya tadi Suhaimi selut sampai ke betis. Saya bayangkan proses nak menyucinya. Betul. Jadi yang sebenarnya macam kita di Terengganu ini, dalam transformasi Terengganu baru ataupun TTB, kita menekankan kepada 3 perkara. 3 perkara yang sepatutnya menjadi ingatanlah kepada semua rakyat Terengganu. Tapi kita semuanya menggunakan dialek Terengganu lah. Yang pertama ialah ketulaan. Ketulaan ni perkara yang sama. Kalau berlaku banjir di Terengganu, jadi aspek yang perlu kita beri penekanan supaya tidak berlaku dah perkara yang sama. Kerana untuk kita nak menghasilkan satu perkara yang berbeza, sudah pasti tindakan kita mesti berlainan daripada apa yang sebelum ini. Jadi kerana itu, maka kita perkasakan dari segi SOP kita menghadapi banjir daripada peringkat pra, banjir dan juga pasca. Jadi kerana itu, semasa berlakunya banjir itu, kita pastikan bahawa tindakan-tindakan kita ini memastikan supaya masa-masa banjir ini akan kita dapat riliskan dia punya stres dia dengan adanya program-program termasuk agensi-agensi. Jadi bila berlaku saja banjir, agensi-agensi seperti Kemas, Atra, di bawah Kerajaan Negeri Terengganu telah melaksanakan berbagai-bagai program, termasuk program kerohanian, ada ceramah-ceramah agama, ada sembahyang berjemaah, kemudian ada pertandingan-pertandingan gubahan, pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, dan juga ada sesi kaunseling yang dilaksanakan oleh Persatuan Kaunselor-Kaunselor Negeri Terengganu. Yang ini yang kita laksanakan, dan juga sampai tahap kita memanggil penceramah-penceramah hebat seperti Datuk Dr. Fadilah Kamsah, Dr. Tengku Asmadi untuk melaksanakan forum perdana. Dan di sini sebagai satu program yang boleh menyuntik satu semangat dan memberi satu kekuatan. Bukan hanya kepada mangsa banjir tetapi juga kepada jentera. Kerana stres yang dialami sekarang ini bukan hanya kepada mangsa saja. Sudah sampai ke tahap kepada jentera-jentera kita sendiri. Ada jentera yang juga sebenarnya mangsa. Ya, sebenarnya. Dalam masa yang sama mereka akan merasa satu tekanan kerana bukan senang sebenarnya nak manage masa-masa banjir ini. Kadang-kadang ada yang setengah-setengah itu yang mungkin mempunyai tahap kesabaran yang agak tidak tinggi. Ini mengakibatkan mereka akan menjadi agresif, akan timbulkan bangau-bangau. Ini perkara yang kedua. Sebab yang saya sebut tadi dalam aspek Terengganu ni ketulaan, dan yang kedua bangau-bangau. Bangau-bangau ni cuba menyalah antara satu sama lain. Dan yang ketiga ialah betul bendo. Betul bendonya maknanya kalau yang itulah. Jadi aspek ini yang perlu diberi penekanan. Maka dengan itu dalam pasca banjir ini
kita juga dah membuat persediaan awal. Kita mendaftar sukarelawan, di mana sukarelawan di Terengganu sekarang ini kita ada seramai tidak kurang daripada 1,500 orang. Jadi 1,500 orang ini juga kita kena pasti tentang apakah kemahiran-kemahiran mereka ini, apakah kebolehan-kebolehan mereka. Dan mereka ini kita letakkan sebagai kluster-kluster. Jadi di kluster ini maka mereka bertindak. Macam baru ni apabila selesai saja pusat perpindahan itu sudah selesai, sudah ditutup, maka satu kumpulan akan terus datang. Dia dah tahu dah bahawa ini adalah tugas mereka. Maka mereka akan datang membersihkan kawasan tersebut. Dan mereka sudah diberi taklimat kawasan mana yang mereka perlu handle dan di antara mereka ini juga ada yang akan mengambil bahagian menyediakan makan untuk mereka, menyediakan peralatan untuk mereka dan menyediakan sebagainya supaya tidak akan berlaku pertindangan kerja. Dan pada masa yang sama di tempat-tempat perpindahan dan selain daripada itu di rumah-rumah, di kediaman-kediaman masa-masa banjir ini juga dilaksanakan oleh sukarelawan-sukarelawan ini. Jadi kita buat serentak berlaku di pusat perpindahan dan juga di rumah-rumah. Jadi inilah perkara yang telah kita laksanakan dan insya-Allah saya telah dimaklumkan oleh pengerusi sukarelawan ini iaitu Datuk Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Rozi Mamat, Esko Belia dan Sukan Negeri Terengganu akan membawa lebih kurang 500 orang sukarelawan ke Kelantan. Kerana dipahamkan bahawa di Terengganu dah semua dah beres. Walaupun dah tutup hari ini tapi saya dipahamkan tempat perpindahan, rumah-rumah semua sudah clear dah semua sekali. Jadi kita pada 10 hari bulan ini kita akan bawa lebih kurang 500 orang. Sukarelawan kita yang telah bekerja keras baru-baru ini, mereka sanggup untuk pergi ke Kelantan untuk membantu pula Kelantan. Di mana semua fasiliti akan kita bawa, kita akan gerakkan. Kerana kita ada tim-tim kita yang bahagian tukang masak kita ada, yang tukang buat penyediaan, yang tukang-tukang pun ada. Dan kemudian yang akan menyediakan dari segi facility, equipment pun kita ada. Jadi semua mereka sudah tahu. Jadi selepas daripada ini, mereka akan kita gerakkan lagi. Dan insya-Allah saya dah memberi tahu kepada sukarelawan ini, mereka akan diberi pengiktirafan oleh kerajaan negeri. Mereka akan disediakan peruntukan untuk melatih lagi mereka dan mereka akan sentiasa bersedia. Dan apabila apa-apa bencana yang berlaku di negeri Terengganu, mereka akan bersiap sedia. Malah bukan hanya di negeri Terengganu saja, di luar daripada Terengganu dan mungkin juga di luar negara. Mereka juga akan sentiasa diberi ilmu, diberi persiapan untuk bersiap sedia membantu apa sahaja bencana dan juga malapetaka yang menimpa sama di dalam ataupun di luar negara kita. Datuk Dr. Ashraf, satu pandangan daripada Facebook, Bujang Lapuk Faiz gelaran diberi. Katanya selagi pemerintahan kita tak bagus, berkelagar sesama kita, terimalah ujian Allah. Itu katanya. Dan saya nak kaitkan sebenarnya, walaupun kita bincangkan tentang pasca bajet, satu isu pasca banjir, tapi satu isu yang daripada awal banjir sehinggalah ke pasca banjir ini tentang politik musim banjir itu masih lagi ada. Saya nak kaitkan juga dengan pandangan daripada Bujang Lapuk Faiz tadi tentang pemerintah bagi kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Jadi rakyat memerhati dan mereka mengharapkan ada penyatuan. Komen. Seperti mana saya katakan tadi, saya rasa ini adalah kali pertama di mana dibentuk satu jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak pada masa hari pertama lagi gelombang kedua apabila kedatangan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kehadiran turut sama dalam mesyuarat tersebut ialah Yang Berhormat Datuk Ahmad Yaakob selaku Menteri Besar Kelantan. Mereka bersetuju bahawa gelombang kedua ini besar dan memerlukan penyelarasan yang berkesan. Persekutuan dan negeri. Persekutuan dan negeri. Kerana persekutuan mempunyai segala jentera agensi-agensinya, tentera, polis, JPAM, Jabatan Keselamatan dan sebagainya. Dan juga negeri ada dia punya struktur organisasi di peringkat negeri, termasuklah pejabat daerah, SUK dan sebagainya. Jadi apa yang dipersetujui oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan kehadiran bersama oleh Menteri Besar Kelantan harus diwujudkan satu central command ataupun disebut sebagai command center jawatan kuasa bencana banjir Kelantan yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad. Saya lihat inilah sebab saya berada di sini setiap hari selain daripada tanggungjawab saya yang dikhususkan. Kerjasama yang rapat antara kerajaan persekutuan dan negeri ini saya rasa amat luar biasa kali ini. Dan tidak ada wujud prasangka dan juga soal
maklumat nak disorokkan. Sebab sekarang ni masa fasa yang pertama itu adalah fasa untuk menyelamatkan nyawa dan memastikan berlakunya proses pemindahan ini secara berkesan dan tidak ada seorang pun kelaparan. Kerana waktu itu kita menerima hampir setiap hari lebih daripada tidak kurang 500-600 maklumat yang perlu kita verify, perlu kita pastikan kebenarannya, yang memang menyusahkan pun, ditambah dengan berita-berita yang pelbagai, jumpa mayat 10, itu memang sebenarnya meresahkan dan juga menyusahkan. Dan kita mengambil semua maklumat ini sebagai satu maklumat yang penting. Dan cabaran pada waktu itu sebenarnya untuk SUK Kerajaan Negeri pun adalah cabaran komunikasi. Hampir semua komunikasi di daerah-daerah jajaran-jajaran terputus. Elektrik terputus, air terputus, komunikasi terputus. Sebab itulah kita terpaksa menggerakkan Angkatan Tentera Malaysia, yang saya rasa saya perlu tabik hormatlah kepada Angkatan Tentera kita, kerana mereka telah bertungkus lumus, walaupun dimaki hamun dan sebagainya, mereka menjalankan tugas secara profesional. Bahkan di kawasan-kawasan seperti mana kita bincangkan tadi, di kawasan yang mana air naik yang begitu deras, yang tak boleh dimasuki, mereka lah bersabung nyawa sampai ke peringkat pergi ke sana, walaupun bekalan tak boleh dihantar terus, tapi mereka menempatkan juga anggota tentera sekurang-kurangnya 3-4 orang di sekolah di Manik Urai itu, supaya sekurang-kurangnya di segi psikologinya mangsa-mangsa tidak rasa bimbang dah. Sebab waktu itu memang sedikit sebanyak histeria tu. Sebab kali pertama air naik tingkat 1 sampai tingkat 2, sampai ada viral pula suara guru tu. Dan Tan Sri Muhyiddin sendiri pun terima mesej daripada guru tersebut. Dan nak memastikan, Tan Sri sendiri instruct supaya pastikan bantuan sampai. Dan bantuan memang sampai. Sebab tu kalau nak dikatakan bantuan tidak sampai ke Buluran, saya rasa itu satu fitnah lah, kerana memang sampai, cuma agak di kawasan-kawasan yang remote areas ni memang agak lambat. Jadi saya nampak secara keseluruhannya kerjasama yang akrab antara persekutuan dan negeri ini amat baik sekali. Itu dapat dilihat pada itu dapat dilihat pimpinan tertinggi. pandangan Boleh saya anggap bahawa mereka yang mempolitikkan ini adalah merupakan marhain yang di bawah, yang menganggap bahawa ini masanya untuk meraih. Walhal dari segi jiwa besar pemimpin tertinggi mana-mana belah pun ini masanya bahkan untuk kita membantu. Sebenarnya kalau kita melihat orang yang berada di lapangan, maknanya rakyat dan mangsa yang berada di lapangan, mereka merasai kehadiran tidak sempat berpolitik, tidak sempat berpolitik pun. Yang menjadi hero ini sebenarnya keyboard warriors yang berada di luar, yang mereka berada di Kuala Lumpur, yang mereka menerima berita yang separah sahih ataupun tidak palsu. Mereka inilah yang banyak menimbulkan cerita-cerita yang sebenarnya meresahkan. Waktu itu memang tahap tension seperti mana yang Datuk Razi sebutkan tadi pun, tahap tekanan itu tinggi. Kerana jentera-jentera pun, mereka sendiri pun adalah mangsa. Contohnya JKM. Mereka ada jentera-jentera di peringkat daerah-daerah. Tetapi mereka sendiri pun menjadi mangsa. Mereka merupakan petugas yang juga adalah mangsa. Doktor-doktor dan juga misi-misi ini, mereka sendiri pun jadi mangsa. Mereka stres 5-6 hari berada. Sebab itulah apa yang dibuat ialah Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan membawa masuk grup yang baru. Dan di sinilah saya dapat lihat pentingnya kerjasama itu. Bukan saja antara agensi-agensi persekutuan, tetapi antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Dan saya secara umum, ialah bukan kerana saya nak mempertahankan, tetapi perkara yang benar kita kena kata benar. Datuk memperakukan tidak ada politicking di peringkat pimpinan tertinggi. Di peringkat tertinggi tidak ada. Kalau ada pun sampai orang kata nak label sebab tu makanan sampai, ini satu pendustaan. Kerana mana ada masa nak kami juga punya label. Wirawan kami. Suami akan berkomunikasi bersama wirawan RTM di bersama saya di talian pada ketika ini ialah yang berbahagia Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus, Timbalan Ketua Pengarah Strategik Penyiaran, yang juga antara delegasi yang menyertai sukarelawan NGO PPTD RTM. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dah pulang ke Kuala Lumpur, Doktor? Alhamdulillah, saya baru sampai saja daripada Kelantan, Kota Baru. Jadi bertolak itu hari 2 hari bulan dan kembali hari ini 4 hari bulan. Jadi bagaimana Doktor? Mesej, pengalaman, pengamatan Doktor sendiri ke lokasi dalam tempoh pasca banjir ini? Alhamdulillah, kami semua telah selamat sampai ke destinasi di Kuala Lumpur balik pada hari ini, dan sepanjang tempoh kita berada di beberapa kawasan mulai daripada Gua Musang dan Kuala Kerai dan berakhir di Kota Baru, kita dapat lihat banyak perkara ataupun melihat banyak permasalahan yang kesan daripada banjir yang melanda di negeri Kelantan khususnya. Jadi ini dapat dilihat dari sudut infrastruktur, dari sudut psikologi mereka, dari sudut
semua kemudahan-kemudahan yang terjejas dalam konteks banjir ini. Dan apa yang saya dan juga rakan-rakan saya dapat lihat adalah dalam bentuk pemulihan, maknanya ini fasa kedua setelah habis fasa yang pertama. Jadi inilah peringkat yang saya kira amat penting, iaitu pemulihan, iaitu yang melibatkan juga elemen psikologi bagi semua bangsa-bangsa ini. Kerana maklum sajalah perkara ataupun banjir sebegini besar ini tidak pernah dirasai oleh penduduk di di Kelantan dan juga di tempat-tempat lain juga, saya kira. Jadi banyaklah perkara-perkara yang trauma tu berada pada masa-masa berkenaan. Jadi apa yang penting juga yang saya lihat bahawa saya setuju sekali dengan panel sebutkan tadi, iaitu bantuan memang tidak dapat dinafikan, memang mencurah-curah. Ya, alhamdulillah. Jadi ini menunjukkan sifat keprihatinan masyarakat Malaysia umumnya dan juga di mana juga daripada luar yang datang membantu dari berbagai-bagai aspek. Ya. Cumanya yang saya merasakan bahawa kebanyakannya bertindak secara silo lah. Yang mananya tidak mana ada satu bentuk koordinasi yang jelas dalam memastikan agihan yang dari segi bentuk bantuan dan sebagainya. Okey, baik. Bagi pihak PPTD malah dengan kerjasama RTM sendiri pastinya seperti yang doktor nyatakan tadi, pendekatan psikososial dan malah dalam tempoh pasca banjir ini masalah-masalah tekanan di kalangan warga-warga yang terlibat dengan banjir. Jadi adakah misi seterusnya akan dimulakan selepas ini? Saya kira setelah apa yang telah kami lakukan juga melihat tentang perkembangan itu, dan kita juga bercadanglah untuk memberi bentuk bantuan-bantuan yang lain lah. Maknanya dalam bentuk pemulihan. Saya kira ini yang penting yang harus kita lakukan. Okey. Bila itu belum diputuskan lagi, doktor? Oleh kerana kita juga mempunyai misi yang kedua, iaitu untuk membantu di bahagian di daerah Pahang pula, di Temerloh, Rompin dan sebagainya selepas ini, mungkin minggu yang akan datang. Jadi dalam masa yang sama kita harus memikirkan satu perancangan yang lebih teliti untuk memastikan pasca banjir ini ataupun usaha pemulihan dan juga pembangunan yang lain harus dibantu kepada mereka ini, hendaklah dibuat dengan cara lebih teliti lah. Okey, baik. Terima kasih banyak, doktor. Ya. Sama. Okey, saya. Untuk minit-minit yang berakhir, yang berbaki ini, kita elok melihat pasca banjir ini. Saya yakin Datuk berdua berada di lapangan, pimpinan, merupakan mereka yang otoritatif. Dan apa yang berulang tadi, Terengganu ketulaan. Perkara ini adalah merupakan yang selalu berlaku berulang-ulang, polanya sudah boleh dijangka. Lesson learned yang harus kita lihat, kerana mudah-mudahan tidak adalah pusingan yang kelima dan kita ada 12 bulan ni. Apa yang menafikan SOP kemaman itu merata? Tidakkah boleh kita melakukan satu yang besar supaya kita melakukan mitigation project semuanya ini? Satu pemikiran besar, dasar yang boleh membantu kita untuk mengelak daripada kerosakan bahana sebesar ini. Datuk. Datuk. Ya, maknanya kita tadi sebelum itu saya bersetujulah dengan pandangan Datuk Dr. Ashraf tadi berkait dengan peranan yang dimainkan oleh pasukan-pasukan beruniform, termasuk tentera, bomber, JPAM, polis, rela dan sebagainya. Jadi pada peluang ini saya nak mengambil peluanglah untuk merakamkan setinggi ucapan tahniah dan terima kasih dan banyak terima kasihlah kepada mereka semua yang tidak pernah kenal erti penat dan lelah, walaupun dimaki, walaupun dicemuh, tapi mereka tetap membantu dan juga segala sukarelawan lah yang sudah pasti bahawa kami sendirilah di pihak kepimpinan kerajaan negeri tidak mampu nak membalas jasa-jasa mereka. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang dapat membalas jasa-jasa mereka ini. Dan juga saya juga akan memastikan bahawa SOP yang kita laksanakan terutama di daerah Kemaman itu akan kita dokumentasikan supaya kita dapat berkongsi kepada semua negara-negara lain dan sebagainya. Persediaan ini bermula bulan 4. Ya, bulan 4 lagi kita dah mula dah. Ya, kini bulan 1. Jadi kita ada 3 bulan 4 lagi. kita dah mula dah untuk mengadakan, kerana kita sedia maklum bahawa disebabkan bukan suatu perkara yang mudah pada kerajaan kerana kos dia begitu tinggi untuk melaksanakan mitigation, flood mitigation dan sebagainya ataupun apa sahajalah. Dan mungkin
prosesnya itu perlu dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Jadi dalam masa begitu, maka kita perlu buat persediaan lagi sehingga suatu masa yang kita kena pasti bahawa tidak berlaku dah. Jadi tidak berlaku dah, mungkin tak perlulah kita melaksanakan seperti mana yang kita laksanakan sekarang. Tapi walau bagaimanapun di pihak Kerajaan Negeri Terengganu, kita sebenarnya masih lagi membuat persiapan. Kerana kita tidak tahu bila-bila masa, walaupun ini baru gelombang yang kedua. Kita tak pasti lagi mungkin gelombang yang ketiga. Jadi kerana itu di pihak kerajaan negeri, walaupun semua pusat-pusat perpindahan sudah ditutup, masih berwaspada. ini tidak bermakna bahawa bencana yang akan yang selepas ini sudah tidak berlaku lagi. Maka kerana itu kita masih lagi membuat persediaan dan kita masih lagi menggerakkan jentera-jentera kita. Jadi kerana itu di Negeri Terengganu kita sentiasa bersedia. Kerana malapetaka bencana ini tak kira bukan hanya banjir saja, mungkin ada perkara-perkara lain yang mungkin boleh berlaku. Jadi kerana itu persiapan awal ini amat perlu. Jadi kerana itulah kita mulakan dengan bulan 4 dan adanya simulasi. Koordinasi bagaimana yang harus diperkemaskan, Datuk? Saya rasa Majlis Keselamatan Negara perlu melihat semula SOP dan juga saya rasa grand design secara holistik. Berasaskan pengalaman kita yang ada di beberapa negeri, terutama di Kelantan yang paling buruk setakat ini. Dan saya lihat perlu ada beberapa senario, worst case scenario bagaimana, second worst case macam mana. Dan ini penting. Dan apa yang dimaksudkan dengan holistik ini bukan saja soal tindakan-tindakan yang perlu diambil apabila berlakunya bencana sebegini, tapi keperluan aset, nak digerakkan agensi-agensi yang pelbagai, kerjasama ada persekutuan dengan negeri, pusat-pusat pemindahan yang ada, siapakah ahli-ahli jawatan kuasa, apakah perkara-perkara yang harus dilakukan segera selepas pusat pemindahan ini diwujudkan. Yang mana pusat pemindahan yang penuh, bagaimana nak diwujudkan yang baru. Aset-aset yang perlu digerakkan di kawasan-kawasan yang kita dah tahu akan terdedah kepada masalah ini, supaya kita tidak ada masalah untuk gerakkan aset. Yang jadi isu hari itu ialah aset juga kita keterbatasan. Kita dah tahu bahawa benda ini adalah fenomena yang berulang. Tetapi aset-aset ini kita tidak tempatkan di tempat-tempat yang kita rasa bahkan makanan juga. Saya bayangkan kalau Kelantan tak sepatutnya makanan datang dari Kuala Lumpur. Betul. Ialah harus mungkin, datang dari, sebab itu saya kata tadi perlu ada worst case scenario bagaimana. Mungkin kali ini kita boleh katakan kita luar biasa. Tak pernah terfikir akan berlaku sehingga 202,720 orang mangsa secara keseluruhan. Ada 439 pusat pemindahan yang digazet dan lebih 500 yang tidak digazet. Dan kita tidak pernah terfikir macam di di Rantau Panjang, di Lati, pusat pemindahan yang paling ramai sampai 7,000 8,000 orang kat situ saja. Dan tentera, sebab itu tentera ambil alih, tentera yang masak, tentera yang jadi maknanya perkara ini kalau kita lihat sepatutnya tak perlu. Maknanya tentera boleh memfokuskan soal menyelamat dan sebagainya. Tetapi disebabkan kejadian luar biasa, semua agensi terlibat, tapi baguslah. Maknanya saya dapat lihat tidak ada protokol, tidak ada birokrasi, tidak ada work in silo di kalangan agensi kerajaan. Bahkan mangsa juga harus mendapat pendidikan semula. Itu yang saya fahamkan. Maknanya holistik itu saya setuju dengan Datuk Razif. Maknanya tempat-tempat di mana mangsa ini ada. Perlu ada pendidikan, tarbiyah supaya mereka ini memahami bahawa apa makna musibah. Betul kesabaran ini perlu kita bimbing. Dan prinsip-prinsip akhlak dalam konteks Islam itu perlu diterapkan. Contohnya macam sekarang ni, lambakan yang ada. Mereka hanya memilih benda yang mereka nak. Yang tak nak, dia buang saja. Lepas tu cara pembersihan. Macam mana nak membuang air dan sebagainya. Ini semua perkara-perkara yang saya rasa bahkan Datuk, saya membayangkan pengoperasian PPS itu, Pusat Pemindahan Sementara itu, sewajarnya ditangani sendiri oleh mangsa. Bahkan saya mendambakan penyelidik-penyelidik kita di Malaysia ini mengkaji dan mendatangkan produk-produk yang sinonim dengan keperluan negara kita. Ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu atas perkongsian yang sangat berharga ini. Suhaimi, kita akan dan sedikit saya mengikut Datuk Seri Ahmad Sabri sendiri, piawaian emas tu diberikan kepada Kemaman kerana mempunyai plan tindakan dan tata cara kerja termasuk usaha penyelarasan, pengendalian serta bantuan antara agensi yang cekap. Kalau kita perhatikan, Kemaman mempunyai banyak kampung, 42 kampung, tapi berjaya menyelaras kesemuanya. Begitu baik sekali lah. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu dan Suhaimi, kita akan kembali semula hari Selasa, insya-Allah. Terima kasih kerana kesediaan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.